Kita pergi kepada cesarean section. Ini juga antara yang perlu kita kongsikan bersama supaya anda tahu sebenarnya prosedur ini bagaimana. Kadang-kadang tu bila kita dengar ala Caesar, dia selalu ada satu stigma ala Caesar. Seolah-olah macam terjatuh sikit markah ataupun martabat sebagai seorang ibu tu kerana dia bersalin secara Caesar. Tetapi doktor, sebenarnya yang dilalui oleh para ibu-ibu yang melalui cesarean section. Sebenarnya cesarean section ni adalah pembedahan, maka dia adalah lebih mencabar sebenarnya untuk ibu-ibu dan juga untuk bayi ya. Jadi proses untuk kelahiran secara cesarean section ni dia bermula daripada persediaan sebelum operation itu sendirilah. Dan bergantung sama ada dia dirancang ataupun berlaku secara kecemasan. Okey, so yang pertamanya ibu-ibu ni akan dilihat oleh pakar bius yang akan membantu ketika proses operation tersebut untuk menilai keadaan kesihatan ibu. Kemudian ibu ni akan dimasukkan ke ward ni untuk kes-kes yang terancang lah, maksudnya elective cesarean section. Ibu ni akan dimasukkan ke ward sehari lebih awal biasanya. Dia akan disuruh berpuasa 6 jam sebelum daripada pembedahan bermula. Kemudian ibu-ibu ni akan darahnya diambil untuk pemeriksaan untuk memastikan tiada masalah. Dan kemudian selain daripada itu ada ubatan yang kita akan berikan supaya mengurangkan risiko ketika operation tu. Ubatannya adakah yang kita katakan seperti epidural? Bukan. Ubatan yang saya maksudkan adalah contoh satu, kita bagi ubat untuk mengurangkan kadar reflux acid daripada perut. Dan juga kita akan bagi antibiotik sebelum operation untuk mengurangkan kadar jangkitan kuman kerana ini adalah satu pembedahan. Itu juga akan diberikan kepada mereka yang emergency caesar? Ya, betul. Cumanya mungkin untuk dia prosesnya sama Hanim, tetapi untuk elektif ini kita ada masa yang panjang sedikit. Jadi kita boleh bagi tahu kepada pesakit satu persatu. Kalau kata emergency tu, terutamanya kalau kes yang kita perlu buat secepatnya mungkin kita tak dapat terangkan dengan jelas kepada ibu, kita just bagi sahaja. Betul. Saya ingat lagi masa tu saya hanya diberikan borang oleh Dr. Bius. Dr. Bius sempat untuk bercerita dan masa tu ialah bila emergency season ni dia rasa dua-dua dia rasa kontraksi yang begitu ketara sekali rasanya dan perlu membuat keputusan untuk pergi kepada emergency cesarean section kan. Jadi itu adalah antara yang bagaimana kita harus fahami kan, perjalanan ini sebenarnya boleh merisikokan sama ada ibu ataupun bayi. Betul. Bagaimana doktor katakan antara risiko-risiko yang terpalit jika memilih cesarean section ataupun terpaksa melalui cesarean section? Sebagaimana yang saya terangkan sebelum ini, dia adalah pembedahan kan, kita membuat potongan di bahagian abdomen dan potongan ini dia banyak lapis sebenarnya Nim. So kalau kita kira lebih kurang dalam 7 lapis daripada kulit sehingga ke rahim itu sendirilah. Kemudian kita akan menggunakan torihan itu kita akan buat menggunakan pisau dan juga kadang-kadang sekiranya kedudukan kepala bayi itu sedikit susah untuk dikeluarkan, mungkin kita akan gunakan alat seperti forceps untuk keluarkan kepala bayi. So proses ini dia akan menyebabkan risiko kecederaan lah kepada bayi dan juga ibu. Risiko pendarahan ketika proses kelahiran cesarean section itu sendiri. Dan juga selepas daripada pembedahan itu, kita dah tutup rahim, kita dah tutup rongga abdomen ibu. Ada proses penyembuhan pula selepas itu yang seterusnya. So kita perlu memantau juga sebarang komplikasi yang mungkin kita tidak dapat kesan semasa operation yang kita perlu pantau selepas operation. Ya, itu dia kan. Terus teringat balik apa yang berlaku. Ini antara yang bukan mudah untuk difahami, tapi bagi mereka yang melalui itu amat sukar.